Hi, welcome to Ladang Agen Channel. Okay, kali ni aku berjalan dengan kereta. Aku on the way ke tempat khusus asas ternakan kambing. Aku sebagai penceramah jemputan lah. Bukan sebagai title seorang pakar, tapi aku berkongsi pengalaman dengan peternak-peternak baru. Tapi tengok list nama tu macam ramai. Ada 2-3 orang yang otak-otak jugalah. Di kat sini aku on the way ke lokasi. Disebabkan perjalanan tu tak adalah jauh, tapi sebab hujan dan banjir agak kelewatan juga. Okay, kali ni dalam sesi perkongsian ni aku akan share semua benda yang aku buat. Pengalaman-pengalaman aku dalam buat rawatan. Apa masalah kambing dari segi penjagaan, rawatan, asas-asas kesihatan yang perlu kita tahu dalam menternak, selain daripada kita tahu pasal pemakanan dan kebersihan kandang. Okey, nanti aku akan update lagi. Let's go. Okay, dalam sesi perkongsian kali ni, aku telah dijemput oleh seorang rakan ternak jugalah. Dia buat khusus dan minta aku untuk jadi speaker. Aku berdiri di depan bukan atas tiket seorang pakar, tapi aku berkongsi pengalaman dalam rawatan cara mudah dan cepat. Kadang-kadang ada jenis yang kalau style doktor, teknik dia mungkin lain. Teknik kita sebagai penternak lain pula cara dia. Yang penting target utama kita adalah untuk bagi ternakan tu sihat dan mencapai target kita, sama ada untuk feedlot, trading atau breeding. Okay. Mungkin dalam kalangan peserta dalam tu majoriti penternak baru. Jadi tak banyak killer question yang aku dapat. Semua sekadar basic, jadi aku tenang sikit dalam jawab. Bila mana soalan tu biasa, jadi kita tenang walaupun gugup. Sebenarnya aku tak ready langsung untuk berdiri dekat depan tu. Sekadar berkongsi dalam YouTube ni, orang tak nampak aku berdiri macam mana, cara aku bercerita macam mana. Tapi bila berdiri dekat depan, last aku buat pada 2012. Itu pun masa kat universiti. Bila kena panggil balik selepas beberapa tahun ni, kena duduk depan bercerita tentang slide apa semua, terus terang cakap aku memang gugup lah. Padahal benda yang kita cerita tu benda yang kita buat hari-hari, buat rawatan, pasal ubat, benda tu senang je. Tapi bila kita kena berdiri dekat depan nak bercerita, memang bagi aku gugup sikit lah. Ada 1-2 orang ni memang penternak baru. Apa-apa soalan pun dia tak tahu nak jawab. Dan ada 2-3 orang tu memang otai juga. Dan selepas program ni, selang 2-3 minggu aku dapat panggilan
aku dapat panggilan dari peserta. Dia suruh datang ke kandang dia. Sebab bukan kebetulan, malang dia ambil satu barang, kambing satu kandang. Sebab kandang tu nak tutup, jadinya dia bawa balik semua. Selepas cek darah dengan jabatan, semua okey. Tapi mungkin perubahan cuaca dan stres ternakan pada kandang baru menyebabkan ada beberapa kematian mengejut selang beberapa hari. Dan ada juga yang sehari tu dia mati serentak, bergilir lah. Dalam masa sehari tu ada dalam 8 ke 12 ekor yang mati. Dia call aku cakap nak minta datang awal. Jadi aku susun jadual aku seawal mungkin. Dia pun, aku nak delay dalam 1-2 minggu pun dia tak bagi. Jadinya dia push aku datang. Jadi aku susun jadual aku elok. Kita sampai. Terus sampai kita tengok keadaan dia semua okey. Makan okey. Ada cuma aku nampak ada 2-3 ekor yang agak kusut sikit bulu. Mungkin kecacingan atau kurap. Itu biasa. Pada aku benda tu biasa. Kalau ada dalam 50 ke 60 ekor, seekor tu kecacingan, tu tak ada masalah. Kita boleh rawat macam biasa. Tapi punca kematian dia tu, kita tak dapat nak assume apa benda pun. Dia kata menggeletar, kembung, mati. Dan perkara utama yang aku syak dekat situ adalah perubahan cuaca dan juga dia stres perjalanan. Itu syak awal aku pada ternakan dia. Sebab dia tak ada bagi anti stres. Dia terus masuk. Dan kebanyakan yang mati ada semua betina yang bunting. Dan yang bunting pun ada yang gugur. Itu memang aku syak terus ke situ. Dan kebetulan dia bawa balik terus musim hujan. Cuaca tak menentu, kesejukan. Jadi dekat situ asumsi aku memang rasa pada aku tepat lah. Perubahan cuaca dan juga stres, itu menyebabkan kematian. Tengok anak-anak kecil dia semua okey lagi. Ada yang tak cukup tenaga dan mungkin ada perubahan kawasan lah. Nampak dia stres dengan cuaca yang sejuk apa semua. Okey. Selesai bab tu, kita sambung balik bab perkongsian aku ni. Jadi dalam perkongsian tu detail lah aku cerita, agak detail. Benda yang ramai orang boleh buat sendiri, tapi mungkin kalau orang baru agak takut jugalah. Tapi pada aku secara generalnya, kalau korang sebagai peternak yang baru mula bela 5 atau 10 ekor dalam masa setahun, tak perlu nak simpan ubat terlampau banyak. Sebab pengalaman aku sendiri, pada awal aku membela, selang 2-3 bulan aku terus beli stok ubat. Tapi keadaan ternakan aku lepas bagi satu ubat, selesai, sihat terus dalam 1 atau 2 tahun. Dan lebih rasa terbuang, ubat tu expired. Sebab jumlah ternakan aku sikit. Jadinya kalau jumlah ternakan sikit tu, better korang panggil perawat atau rakan-rakan ternak yang ada ubat untuk korang minta dia cucukkan. Dan kita bayar sikit lah dia kat situ untuk dia ubat dengan kos dia apa semua. Kalau ternakan yang jumlah banyak, yang malas nak buat, boleh booking satu tarikh. Macam aku biasa, aku ada buat untuk rawatan kandang-kandang besar ni. Kita buat regular punya treatment 3 atau 6 bulan sekali. Setting jadual dan tarikh masa yang sesuai untuk dia buat kerja. Setting, dan kita akan buat seharian kat situ. Aku tak boleh dikacau lah. Aku akan set up peralatan aku, barang-barang aku semua kat situ. Kita selesaikan kat situ dalam masa 1 hari. Dan bila ada kes macam tu, aku takkan pergi kandang lain dah. Aku akan selesai, esok baru aku pergi walaupun jauh. Kita takkan campur adukkan beberapa kes dekat situ, melainkan emergency. Jadinya dalam perkongsian ni,
kita akan ada buat beberapa siri lagi dengan penganjur. Semua kita akan buat dekat tempat yang sama. Kalau ada yang berminat nak join, boleh komen kat bawah. Nanti aku bagi link untuk korang daftar macam mana. Biasa kita akan buat kursus ni untuk asas. Untuk yang asas. Tapi mungkin kalau ada permintaan, kita akan buat yang advance lagi. Tak ada masalah. Dalam masa terdekat ni, kita akan buat kursus pengenalan untuk AI. Bukan kita ajar buat AI, tapi kita berkongsi cara penyediaan ternakan tu. Macam mana kita nak bagi lembu tu ready untuk kita buat AI. Yang buat AI tu aku sendiri, tapi kita akan ajar dari awal sampai habis persediaan lembu tu sebelum kita buat AI dan sesudah kita buat AI dan sampai dia beranak. Itu mungkin, itu tarikh dah tetap. Kita akan buat 30 hari bulan 1 di Melaka juga. Tempat yang sama macam dalam video ni. Kita akan buat di situ selama 1 hari. Dan 2 minggu kemudian dalam 19 hari bulan, kita akan buat kursus asas ternakan siri 1 2022 di tempat yang sama. Kalau nak, nanti komen dekat bawah. Aku akan bagi link apa semua untuk korang daftar macam mana. Untuk penternak-penternak yang baru atau nak berkenalan dengan rawatan ni, sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Dan pengalaman tu sangat berguna untuk kita apply pada kandang kita. Biasa kita akan berkongsi cara pemakanan, kesihatan kita kurang sentuh, dan ubat-ubatan kita kurang sentuh. Kita banyak cerita pasal pemakanan, penyediaan makanan sampai kita jual ternakan tu. Okay, tapi kali ni kita tambah satu tajuk, kesihatan, penjagaan kesihatan dan juga rawatan yang sepatutnya. Walaupun dalam video-video yang sebelum ni aku boleh share, tapi untuk dapat pengalaman face to face dan direct question tu, boleh join. Okay, ada yang nak join ke apa ke, boleh terus komen je dekat bawah. Nanti aku bagi link apa semua. Rasanya tak ada apa lagi aku nak bebelkan. Dekat sini, kawasan ni memang ini je lah. Aku akan set up sementara dia orang macam ni. Okay, jangan lupa like, share